Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Cikgu Zuli. Apa khabar semua? Okey, hari ini tajuk kita pada hari ini adalah Photopia, Photo Editor. Okey, so kita nak mula, saya akan share screen dulu. Okey, sepatutnya dah naik di cikgu punya gambar. Okey. So, saya dah buka tab baru. Cikgu nampak tab baru saya. So, apa yang cikgu nak tarik dekat, alamak, sorry. Apa yang cikgu perlu tarik ialah Photopia, Photopea ataupun orang panggil Photopea. Okey, Photopia saya panggil Photopia, sebut orang Melayu, dia sebut orang putihnya Photopea. Okey. So, cikgu tengok sini photopea.com, online photo editor. Okey, cikgu tekan yang ini dulu untuk masuk ke Photopea lah. Okey, so ini adalah paparan awal untuk Photopea. Okay, cikgu boleh tengok di sini dia ada new project, open from computer, PSD template, PSD mid sketch ni demo dia. Okay, tak apa. Okay, so kita akan mula dengan new project lah. Kalau katakan cikgu dah ada PSD template ataupun cikgu pernah buat dalam Photoshop, cikgu boleh upload juga Photoshop template itu daripada cikgu punya komputer, from computer ataupun PSD template lah, atau biasa kita ambil from computer lah. Cikgu cari dalam from computer, cari mana PSD file, dia akan buka ke Photopea juga. Okey, kat sebelah sini ada iklan, jangan hiraukan iklan tu. Okey, so sebelum kita pergi, kita nak tengok dulu pada new project Okey, new project ini adalah untuk yang barulah. Kita nak buat projek baru. Di sini ada template yang telah diberikan. Kalau cikgu nak guna, cikgu boleh guna. Yang telah diberikan, cikgu tak nak, cikgu boleh pilih sini ada FB page cover, share image, event image, FB punya, Instagram, YouTube profile pun ada, YouTube cover pun ada. So hari ni kita nak guna YouTube cover lah. Tapi kalau cikgu tampak di sini, size dia 2560 1440. Ini adalah YouTube cover atau banner yang lama. Tapi masih boleh digunakan. Kalau cikgu nak ubah yang ini ikut yang yang YouTube bagi, terpulang kepada cikgu. Kalau cikgu tak nak guna pun tak apa. Okey, DPI diberi ialah 72. Kalau cikgu nak naikkan 100 pun terpulang kepada cikgu. Tak ada masalah, cikgu nak naikkan 100 ke 300 ke, terpulang. Tapi kita 72 ni just nice dah okey dah, tak ada masalah dah. Okey, background ni cikgu boleh pilih transparent ataupun cikgu nak letak background, terpulang kepada cikgu. Tapi biasanya saya suka yang white lah. Okey, saya suka yang putih, senang saya nak buat dia punya, orang kata nak melakarkan saya punya cerita kat situ lah. Putih ni senang sikit kita nampak tulisan tu semua. Okey, nanti kita boleh ubah balik warnanya, tak ada masalah. Okey, so sekarang ni, setakat ni ada yang soalan tak? Okey, saya akan ajar, saya akan tanya cikgu, kalau ada soalan, cikgu tu boleh tanya. Tak ada masalah, open je mic. Kalau bising, tanya cepat-cepat, off mic, saya akan jawab. Cikgu Zuli? Ya, saya. DPI tu dia berkait dengan apa ya? Okey, DPI ni kita panggil dot per inch. Maksudnya dia sebenarnya pixel. Okey, pixel ni ada petak 4 tu, lagi dikecil, lagi banyak dia, lagi detail kita punya gambar tu. So kalau kita besarkan gambar tu, dia tak pecah sangat. DPI ni model kita panggil dot per inch, maksudnya titik-titik setiap inci. Dia kalau makin besar dia, makin rapat dia, makin jelas gambar tu. Kalau kita pilih 300 tu dia lagi sharp lah. Lagi sharp, tapi lagi berat lah cikgu punya gambar. Okey, nak rendering lambat, nak nak buat kerja pelan, sebab dia detailing, dia detail memang tinggi lah. So standard orang guna untuk buat banner ke, kalau setakat banner kat sekolah tu orang pakai 100 pun dah cukup lah. Okey. Okey. Terima kasih je. Sebab walaupun size sama, kalau DPI tinggi, file tu akan lebih besar. Okey, contoh kita ambil sekarang ni, width dia di 25601440. Katakan dia punya file bila kita upload nanti, kita download nanti jadi dalam 35 MB. Tapi kalau kita tukar ke 100 ke 300, dia mungkin lebih tinggi. Jadi 100 MB ke 200 MB. Okey, so dia lagi tinggi. Sebab dia punya detailing lebih tinggi lah. Okey.
So kalau setakat biasa-biasa kita nak guna, okey, Photopea ni kita guna online, so cikgu jangan buat macam Photoshop offline. So kalau offline ni, kalau kita nak buat kerja dengan lebih mudah, sebab dia tak perlu upload apa semua, dia tak gunakan internet. Cikgu kalau internet dah lah perlahan, cikgu guna pula DPI tinggi, cikgu nak download dia bercinta kalau nak download. Okey. Lambat nak download, nak masukkan gambar, nak letak gambar, nak design gambar pun jadi lambat. Sebab apa? Dia perlukan internet yang lebih tinggi lah. Okay, so sebab dia kita guna online, cikgu guna faham, kita guna online. So kalau inline cikgu tak berapa nak elok, so lambat sikit lah cikgu nak buat kerja tu. Kadang-kadang nak resize pun jadi lambat. Okay, so saya pilih yang ni dulu, saya tekan create. Okay, itu yang pertama. So saya nak perkenalkan beberapa control yang ada pada Photopea ni. Okay, kalau cikgu nampak dekat sini, siapa yang biasa menggunakan Photoshop, kedudukan tepi ni lebih kurang sama, cuma dikurang sedikit sahaja daripada Photoshop. Dia taklah sedetail Photoshop. Okay, dia tak sedetail Photoshop. Itu je. Okay, so cikgu tampak sini, ini adalah pertama ni ialah kita panggil move tool. Maksudnya, bila kita buat sesuatu perkara kat sini, kalau kita nak gerakkan dia, kita akan guna yang ini. Okay, bila kita tekan yang ini, yang atas ni, dia ada 3. Satu auto select, transform control dengan distance. Okay, kalau saya on distance, cikgu nampak dekat sini ada dia beritahu jarak dia. Daripada sini ke sini berapa, sini ke sini berapa dia punya jarak. Okay, transform control ni, cikgu nampak ada petak kat ujung tepi atas, petak ujung, tengah ada, tepi ada petak kecil-kecil ni, kita panggil transform control. Maksudnya kita boleh resize balik. Tapi yang ni dia punya layer tengah lock, tak boleh nak resize. Okay, so yang ini untuk kita resizekan dia lah, kalau ada gambar ke apa. Okay, saya bagi contoh dulu Okay, contoh petak ni. Okay, bila saya tekan balik move control, cikgu nampak dia ada petak. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita boleh resizekan dia. Okay, penyekkan dia. Okay, yang ni untuk yang ni untuk tengah ni, untuk dia punya titik tengah. Okay, so ini basic untuk kita panggil dekat bahagian move tu ni, ia akan sebuah control. Ya. Boleh ulang semula tak? Boleh. Tak ada masalah. Okay, so sekarang ni kita nak masuk tajuk transform control ni yang mula-mula sekali ni, move tool. Okay, katakan saya ambil petak, saya buat satu petak. Okay, saya tekan ke move control ni. Okay, so kalau untuk distance, maksudnya kita tekan distance, cikgu nampak distance daripada sini ke sini dia bagi. Okay, so kalau cikgu nak letak kat tengah-tengah, so distance ni akan patutnya equally lah kalau tengah-tengah. Okay, ini tu distance. Okay, kalau transform control ni, kalau cikgu nampak, cikgu perhatikan ada petak kecil ni. Ini 1, 2, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap ni ada titik dia. Yang ini yang kita boleh gerakkan. Okey, kalau cikgu dekat kat sini, dia akan jadi cikgu nampak dia punya anak panah tu jadi macam atas bawah kan. Yang ni untuk besarkan. Okey, kalau cikgu tekan shift, dia akan besar secara sekata. Okey, dia akan besar secara sekata. Shift jangan lepas Okey, yang ini yang selalu kita gunakan untuk editing. Sebab kita tak nak dia punya distortion, kita panggil distort. Gambar tu jadi distort. So kita tekan shift, kita gerakkan dia punya ni tak ada distortion. Okey, dia akan kekalkan dia punya bentuk dia. Okey. So ada 4. Kalau cikgu keluar sikit, daripada petak ni, cikgu nampak dia jadi anak panah anak panah macam bentuk separuh bulatan tu kan. Yang ini untuk rotation. Okey, cikgu boleh rotate. So pada transform control ni, kalau anak panah macam ni adalah untuk besar atau kecil kan. Okay,
Kalau cikgu nampak anak panah kiri kanan macam ni, ini adalah untuk rotation. Juga tepi ni, bawah ni. So anak panah yang semi bulatan yang ni itu adalah untuk rotation. Okey. Sampai sini ada yang tak faham? Cikgu? Oh, cikgu. Cikgu sekalian. Faham Faham. Kalau tak faham boleh tanya terus sebab soal ini. Okey. Faham Boleh. Boleh boleh. Okey, seterusnya kita pergi ke auto select. Okey, auto select ni kegunaan dia, saya akan listen dulu. Katakan saya ada dua bentuk. Okey. So bila kita pergi kat move tool ni, auto select ni bermaksud kita tekan dia akan select gambar tu. Cikgu nampak dekat bahagian ni, okey, contoh yang bahagian atas ni saya select kan. Nampak tak? Yang shape 3 ni yang jadi bold, jadi highlight. Saya tekan yang satu, shape 1 yang jadi highlight. Saya tekan dekat sebelah ni, shape 2 jadi highlight. Okey, so kita boleh pilih yang mana yang kita nak highlight kan. Kalau saya antik yang ni, saya tak boleh pilih dah. Okey, nampak perbezaan dia? Bila saya tekan auto select, dia boleh pilih 1, 2, 3. Bila saya anti auto select, kita dah tak boleh pilih. Kalau cikgu nak pilih juga boleh. Cikgu kena tekan dekat bahagian layer ni, shape 2. Cikgu nampak shape 2 sedang berubah. Dia ada 4 petak ni. Saya tekan shape 1 yang dia highlightkan. Okey. Kalau saya anti yang transform control, dah tak ada dah petak ni. Saya tak boleh nak adjust dah besar mana. Okey. So saya tak boleh nak adjust ke besar dia, kecil dia saya tak boleh adjust. Saya nak adjust, saya kena tick balik transform control. Yang ini yang move tool sahaja. Move tool sahaja. Okey. Kalau saya select yang nombor 2. Okey. Itu bab yang pertama. Setakat ni ada yang tak faham. Okey. Boleh sekejap ya. Tak apa. Saya nak undur balik sekejap. Masa kita mula-mula create tu, kotak merah yang besar tu, kita pilih YouTube profile tu. YouTube profile? Kita pilih apa kotak ni ataupun memang kita buat sendiri kotak ni. Tekan new project. Kita ambil YouTube cover. Profile dia petak segi empat sama cikgu. Yang YouTube cover ni yang kita guna. Okey. So tekan create, dia akan jadi putih macam ni lah. Kita ambil pilih white. Okey, setakat tu faham Okey, ada soalan lain? Saya tak nampak transfer control saya. Mengapa screen saya tak nampak? Cikgu kena tekan ni dulu cikgu. Yang ni move tool atas kali ni saya buat highlight ni. Nampak yang bulat-bulat ni? Ini yang cikgu kena tekan dulu baru boleh keluar yang ni. Cikgu tekan yang bawah ni tak ada hilang. Cikgu tekan yang atas ni baru ada. Berapa saiznya? Dia bagi secara automatik. Kalau cikgu nak guna yang baru punya, cikgu kena ambil dekat ni lah, dekat YouTube lah. Yang saiz baru. Cikgu tarik je lah. Okey, setakat ni ada yang tak faham? Cikgu ulang Sat, sebab tadi saya tak nampak yang lepas saya, bukan yang lepas jawab tu, tiba-tiba ada muka saya kat depan tu, dia tutup habis. Okey. Lepas tu, ini nampak ni, saya pergi dekat atas ni, ada anak panah, lepas tu ada tambah kat tepi dia ni. Ini kita panggil move tool. Yang ini kita nak menggerakkan atau mengecilkan atau membesarkan sesuatu benda. Okey. So move tool ni gunakan kalau kita tekan, okey saya antik semua dulu. Saya buat petak satu. Saya tekan move tool balik. Okey. So move tool ni kalau kita tak tekan apa-apa, dia tak boleh nak gerak. Dia tak ada petak tepi, dia tak boleh besarkan. Dia cuma boleh gerak sahaja. Sebab apa? Kita tak ada auto select, tak ada transform, tak ada distance. So yang ini kita tak boleh nak besarkan petak ni. Sebab apa? Transform control ni kita tak on. Okey. So bila kita on transform control, cikgu akan nampak ada 4 titik. Ada 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So yang ini yang kita boleh besarkan dia. Cikgu nampak kalau kita nampak anak panah bawah ada 2 anak panah
putih tu, kiri kanan tu, cikgu tekan shift untuk besarkan secara sekata. Besar atau kecilkan secara sekata. Okey, dia tak sengit-bengit. Okey, itu nombor 1. Okey, biasakan kalau kita nak besarkan, kita ambil yang tepi bawah ataupun atas. Yang 4 ni, 4 bucu ni sahaja kita besarkan. Jangan guna yang kiri dan tengah-tengah ni, jangan guna. Yang ini nak penyekkan gambar boleh lah. Kalau cikgu nak penyekkan gambar, silakanlah guna. Okey, kalau cikgu tak nak penyekkan gambar, guna je yang tepi kiri kanan atas bawah ni. Okey, itu nombor 1. Okey, bila kita ke bawah sedikit, kita bawah sikit daripada jauh sikit dari petak tu, cikgu nampak saya punya anak panah dah berubah menjadi warna hitam, ada 2 kiri kanan tapi dalam keadaan melengkung. Okey, ini adalah untuk rotation. Kita untuk rotate sesuatu benda. Dia akan rotate berpandukan garis tengah yang kita pilih tu. Nampak? Kan berbeza. Bila saya alihkan titik tengah tu, rotation jadi berbeza. Nampak? Okay. Kalau saya alihkan rotation kat sini, so dia akan rotate. Ini adalah pusat rotation dia. Okay, nampak dia tu? Okey, clear bab tu? Saya nak move ke bab lain pula. Okey. Okey. So, kita akan pergi ke sebelah kanan ini. Ini adalah kita panggil layer kita. Okey, layer. So, layer adalah maksudnya cikgu nampak sini saya dah lukis beberapa petak. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai layer? Layer ini adalah tempat di mana apa yang berlaku di sini, berlaku juga di tengah-tengah ni. Mana yang berada di atas sekali, dia akan jadi yang paling depan. Contohnya sekarang, kalau saya alihkan kuning ini ke bawah merah, cikgu nampak dia dah tersorok di belakang merah, maksudnya kuning belakang sekali, yang kedua ialah warna merah, yang ketiga adalah warna hijau, yang keempat ialah warna biru, yang kelima adalah warna hitam. Okey, kalau saya gerakkan yang hijau ini ke bawah, nampak dia berada di bawah hitam dengan biru. Kenapa? Sebab yang berada di atas dia ialah hitam, yang kedua dia adalah biru, barulah jumpa dia. So, ini adalah layer. Siapa yang berada di bawah sekali, bermaksud dia berada di belakang sekali. Okey, katakan saya saya ubah hitam ini ke bawah. Okey, sekarang ini hitam menjadi yang 1, 2, 3, keempat. Okey, yang kelima atas dia warna hijau. So, nampak dia berada di belakang warna hijau. Sebab yang hijau ini sudah menjadi nombor 2 teratas. Okey, kalau saya alihkan biru ini ke bawah, okey, dia berada, hijau sekarang ini adalah yang paling utama, paling depan sekali. Ini yang dimaksudkan sebagai layer. Okey, so konsep layer dia, kalau cikgu nak ubah dia, cikgu tekan saja pakai mouse. Okey, cikgu drag saja nak ke bawah ataupun ke atas tanpa melepaskan mouse, kunci mouse sebelah kiri, sebelah kiri. Tekan sebelah kiri, jangan lepaskan, just drag and drop sahaja kat mana kita nak. So, kalau katakan kita nak dia nombor 3. Okey, berada bawah hitam. So, kalau saya gerakkan, nampak dia berada di bawah hitam. Dan dia berada di bawah warna hijau. Okey, ada yang tak faham konsep layer? Cikgu Zuli. Ya, saya. Saya nak tanya luar sikit. Aduh, janganlah luar soalan. Orang baru nak belajar. Dah pergi kat Bukan. Nak tanya. Tak faham. Cikgu Zuli kata rekod kan? Ya, rekod. Kenapa? Bila kita nak tengok balik, macam mana caranya? Nanti saya hantar dekat YouTube. Jangan risau. Saya buat listed. Sabarlah benda tu. Rombot. Sebab tengok itu cikgu Giri buat. Tapi tak erti nak tengok macam mana balik.
Tak apa, nanti saya masukkan dalam YouTube. Saya bagi link. Tengoklah puas-puas. Okay, baik. Okay. Ampun. Tak sabar. Cikgu Zuli, Ya, minta ya. live sekejap dulu nak. Apa dia? Tak minta live dulu nak. Tak apa, tak apa. Boleh, tak ada masalah. Saya rekod. Nanti share nak. Tapi saya rekod, tak ada masalah. Okey. Cikgu Zuli, Ya. macam mana nak buat yang color-color hijau biru tu? Sebab saya buat jadi warna merah semua. Sabar cikgu. Cikgu saya tak ajar lagi. Saya baru ajar konsep cikgu. Sabar ya cikgu ya. Sabar cikgu. Saya ajar konsep dulu cikgu. Cikgu, saya ajar konsep dulu. Cikgu kena faham konsep dulu. Cikgu Zuli. Ya. Saya buat tu basic tu saya nampak ada gambar yang ada apa tu macam cikgu buat warna putih kan. Yang saya punya tu dia ada macam gambar, ada background dengan animal. Macam mana saya nak jadikan dia putih balik? Sebab cikgu tukar yang mula-mula cikgu tak tukar white. Saya dah tunjuk tadi kena tukar white. Tak apa, yang tu kemudian cikgu boleh buat. Okey, kemudian punya cerita, tak apa. Sabar. Sekarang ni saya nak fahamkan cikgu konsep dulu. Cikgu kena faham konsep ni penting cikgu. Sebab cikgu kena faham konsep layer ni. Kalau tak cikgu tak faham, nanti cikgu celaru habis. Okey, kena faham konsep dulu. Sebelum cikgu nak pergi ke satu yang lebih dalam, cikgu kena faham konsep dia dulu. Layer ini memainkan peranan untuk cikgu supaya cikgu kena faham kenapa duduk atas sekali, kenapa duduk di bawah sekali, apa jadi dekat belakang sekali. Itu cikgu kena faham. Okay, contoh sekarang ni kuning ni, ini berada belakang sekali, saya letak dekat belakang ni. Okay, dia nombor 1. Nombor 1 paling belakang. Okay. Okey, saya saja lapis-lapiskan gambar ini. Kenapa? Kita akan tengok satu persatu So sekarang ni saya tekan balik ni, tak tahu saya lihatlah senang. Okey, so cikgu nampak tak ada mata tepi ni? Mata ini adalah untuk cikgu hidden ataupun cikgu unhiddenkan dia. Okey, contoh saya tekan warna hijau ni sekarang. Nampak warna hitam sebab warna hijau ini berada di atas sekali menutup warna hitam. Saya tutup warna hitam, nampak warna biru. Saya tutup warna biru, nampak warna merah. Saya tutup warna merah, nampak warna kuning. Saya tutup warna kuning, dia dah jadi warna putih sebab background dia warna putih. Okey. So, katakan saya on warna hijau dan warna merah. Kenapa warna merah tu nampak sikit saja? Siapa boleh beritahu jawapan? Merah di bawah. Merah layer yang keempat. Apa dia? Merah layer yang keempat. Merah layer keempat. Kenapa tak nampak? Sebab hijau tu berada kat atas. Layer dah di atas. Ya, hijau berada di layer yang pertama. Okey. Kalau saya movekan hijau ini ke bawah merah, apa jadi? Dia jadi bawah merah. Layer Layer bawah merah. Apa yang nampak? Warna hitam kat atas. Warna hitam kat atas. Warna hitam. Alah, warna merah lah. Warna hitam Merah betul. atas sekali. Warna merah atas sekali. Warna hitam saya tutup lagi. Kenapa boleh jadi warna hitam? Warna merah. Oh, ya. Ingat Merah. Yang ini saya tutup. Yang saya tutup. Yang saya buka warna merah dengan warna hijau saja. So bila saya bergerak ke belakang, warna merah akan kelihatan. Okey, katakan saya buka warna hitam sekarang. Okey, macam mana saya nak jadikan warna merah ini nak menggantikan warna hitam? Apa saya perlu lakukan? Warna merah naik atas. Gerak atas. Gerak ke atas sekali. atas sekali. Drag ke atas. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Terima kasih kerana memahami konsep. Okey. Itu konsep. Siapa pasal suara saya ada dua tu? Tutup mic cikgu. Dengar tu saya ada dua.
Hello? Okey. Ada lagi suara? Okey. So sekarang ni ini konsep asas dia. Kalau saya onkan semua, cikgu nampak yang sekarang ni warna merah, warna hitam, warna merah, warna hitam, warna biru, warna hijau. Okay, warna kuning saya letak atas sekali. Okey, so dekat sini cikgu nampak Okey, so kita akan pergi ke yang kedua. Yang ketiga lah, yang ketiga. Yang pertama tadi ialah move tool untuk gerak-gerakkan dia. Yang kedua ialah bagai layer. Okey, so sebelum dia tak habis lagi. Okey, so kita tengok dekat sini selain daripada itu ada opacity, ada fill. Opacity ni ialah transparency. Maksudnya bila kita kurangkan dia, dia akan jadi makin kabur. Okey, saya kurangkan warna merah. Saya kurangkan warna kuning. Saya kurangkan warna hitam. Kurangkan warna biru. Kurangkan warna. Okey. Sama juga kaedah untuk fill. Fill ni sama je. Kalau cikgu kurangkan fill ni, dia pun jadi kabur juga. Dia akan kurangkan warna. Yang ni kurangkan warna. Okey, yang ini kurangkan kejelasan. So ada beza. Tapi jarang orang guna fill. Jarang sangat. Kita biasa guna opacity sahaja. Okey, so cikgu nampak sini, kejelasan antara tiga warna ini dah makin kurang. Okey, nampak Ini adalah opacity. Opagandansai. Okey. Cikgu nampak So ada soalan setakat ni. Ulang cikgu yang fill tu cikgu Zuli. Fill tadi. Okey, ya. Yang soalan lagi tu tanya apa tu? Sama tak opacity dah ada transparency tu? Transparency, opacity dengan transparency benda yang sama. Oh sama, okey. Opacity dengan transparency benda yang sama. Cuma kalau dekat Photoshop, PowerPoint kita panggil transparency. Dekat ini, dekat dekat sini kita panggil opacity. Okey, contoh sekarang ni warna kuning saya naikkan opacity 100. Bahagian fill ni saya kurangkan di warna dia. Dia lebih kurang sama dengan opacity juga. Cumanya dia ini adalah untuk pengurangan warna. Yang ini adalah untuk pengurangan kejelasan. Padahal benda sama je. Tapi kadang-kadang saya jarang guna fill. Memang saya guna opacity sahaja. So fill ni jarang saya sentuh. Tapi kalau orang bahagian designer, memang dia akan sentuh dua-dua lah. Saya sendiri pun tak tahu kenapa dia orang sentuh dua-dua tu. Saya jarang sentuh lah. Kalau saya memang jarang sentuh lah bahagian fill ni. Saya guna opacity sahaja. Okey, ini adalah untuk mengurangkan dia akan mengurangkan transparansi dia, mengurangkan kejelasan dia. Okey, ini adalah mengurangkan isian warna dia. Tapi pergerakan kalau sama je, kita 54 lebih kurang sama je pun. Okey, so biasanya saya main dengan opacity je lah. Okey, so setakat ni saya rasa boleh faham Cikgu? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey. Seterusnya saya nak pergi masuk yang ini. Rectangle select ataupun ellipse select. Kalau cikgu tekan sekali dia akan Dia ada butang undo tak? Butang undo. Kalau silap boleh undo tak? Ctrl Z je. Senang. Keyboard Ctrl Z. Ctrl dia terbalik. Kalau cikgu nak pergi ke atas ni boleh. Undo bagian edit ni ada. Undo or redo. Step forward atau backward. Kat sini pun boleh. Okey, tapi saya jarang guna. Memang kebanyakan orang yang biasa guna, dia tak guna pun yang ni. Dia Ctrl Z saja ataupun Ctrl Shift Z untuk ke depan. Okey. Ctrl Z. Ctrl Shift Z. Okey. So setakat ni boleh faham? Okey.
Okey. Boleh faham. Faham Boleh. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada kita panggil warna kuning. Yang ini kita panggil dia, kalau cikgu roll over kat dia panggil apa lah? Rectangle select, maka dia nak selection. Okey, kalau cikgu tekan lama dia boleh pilih jadi bulat ataupun jadi rectangle. Okey, ataupun shortcut dia M. Ini shortcut dia V. M, shortcut dia kalau cikgu tekan M jadi yang ni. Ataupun cikgu tekan lama, pilih rectangle. Boleh. Apa guna binatang ni pula? Siapa yang Photoshop mungkin tahulah. Siapa yang pakai Photoshop? Cepat. Soalan saya, apa guna dia? Boleh remove semua color yang select tu. Okey. Itu satu. Lagi satu? Boleh fill color lain. Ya, okey, betul. Kita boleh, kalau kita select macam ni, contoh kita nak fill dia pun boleh, tetapi dengan syarat kita kena rasterizekan dulu dia punya shape. Okey. Cara ni kalau cikgu tekan delete ke apa, dia tak boleh. Layer is not editable. Sebab yang ini shape kita kena rasterizekan dulu. Cikgu klik kanan dekat shape. Contoh cikgu sekarang ni saya bulatkan, saya gunakan warna kuning ni. Okey. Saya rasterizekan warna kuning dulu. Okey, kalau saya tekan delete, nampak apa yang berlaku? Dia buang. Okey, ataupun saya pergi dekat paint bucket. Mana pula paint bucket tu? Okey, nampak? Nampak beza cikgu? So dia akan fill bahagian yang saya crop ni saja. Ataupun lagi satu, kalau klik kanan kat dalam ni, dekat garisan tepi ni, ini pilih yang ni dulu. Klik kanan, cikgu select inverse, dia akan terbalikkan. Bermaksud yang petak ni tak berlaku apa-apa, yang kat luar ni sahaja yang hilang. Itu select inverse. Kalau inverse, yang ke dalam. Klik kanan, select inverse. Kalau cikgu saya tekan inverse, cikgu nampak dia akan highlightkan sampai ujung. Okey, bermaksud luar daripada kotak ini dia akan buang color. Okey, kan contoh buang color. Contoh saya tambah color lah. Saya tambah color, mana pula paint bucket aku tadi. Okey. Tambah color. Nampak? Mendalam korang belajar hari ni. Fokus, kena fokus betul-betul ni. Okey, mendalam korang belajar hari ni. Okey. Kau faham Yang ni untuk contoh sekarang ni saya tekan shape 5 tau. Katakan saya tekan shape 1. Okey, shape 1 ni kalau saya select yang ini pula, cikgu nampak kawasan dia. Okey. So dia akan potong daripada sini, sini sahaja. Okey, contoh saya delete. Inverse balik. Okey, saya ambil kotak ni je, saya tekan delete. Tak rasterize. Okey, rasterize dulu. Saya tekan delete. Okey. So saya tutup mata ni, cikgu akan nampak. Dia potong yang ini sebab saya select yang shape 1 sahaja. Dia akan potong di mana yang kita select. So cikgu jangan silap Okey, kalau saya ambil yang hitam,
Okey, fullkan balik warna hitam dia. Okey, saya rasterizekan. Okey, kalau saya delete warna hitam ni, alamak. Okey, kalau saya delete, okey, saya tutup gambar dia. Tu nampak jadi. So, di mana kita pilih itu, di mana dia akan potong. So, dapat tangkap apa saya ajar sekarang? Ataupun, ya Allah, peningnya aku belajar hari ni. Okey. Ulang sikit je. Ulang sikit je. Okey. Saya betulkan balik semua. Okey. Kita sekarang ni kita belajar yang rectangle shape, rectangle select ni, dia nak buat selection. Maksudnya dia buat selection. Okey. Bila dia buat selection, cikgu nampak ada garisan putus-putus. Okey, nampak garisan putus-putus ni. Okey. Tapi kalau kita nak buang, kita kena rasterizekan shape kita dulu. Tekan klik kanan dalam shape tu, klik kanan. Ada butang rasterize, cikgu tekan je rasterize. Ini saya rasterize semualah. Senang. Okey. Kalau cikgu nak hilangkan petak ni, cikgu boleh tekan je dekat luar ni, cikgu klik kat luar saja dia akan hilang. Garis-garis putus tu. Katakan cikgu nak select hitam ini kan. Okey. So dia akan buang yang dalam petak ini sahaja. Katakan saya nak ambil ellipse. Okey, ellipse bulat. Okey. So kalau saya tekan delete sekarang, okey. Ada tak warna yang akan hilang? Saya tanya cikgu. Soalan saya, kalau saya tekan delete sekarang, ada tak warna hilang? Warna apa yang hilang? Ataupun tak ada yang hilang? Warna kuning. Warna kuning. Warna Seorang kuning. jawab warna kuning. Lagi, yang lain? Kelabu. Kelabu mana? Kuning kelabu. Kuning kelabu, okey. Hijau. Ya, okey. Kuning Okey. kelabu. Okey, jawapan dia tak ada yang hilang. Kuning kelabu. Jawapan dia tak ada yang hilang. Okey, saya tekan delete. Kenapa? Oh, tak Saya kena sedang hijau. saya select warna hijau Tapi saya select luar warna daripada hijau. Tapi Oh. dia keluar daripada warna hijau. Nampak? Tak ada yang hilang. Sebab saya select sekarang ni warna hijau Okey, okey. Saya hilang ni. Buat magic lah ni. Cikgu kalau ada kat sekolah seronok tanya murid-murid kan. Sekarang ni cikgu pula jadi murid saya hari ni lah. Okey, okey. Okey, so nampak tak? Saya select yang warna hijau. So warna hijau tu tak hilang. Kalau saya select warna hitam sekarang ni, Kelabu tadi lah. okey, saya select warna hitam. Okey. Kalau saya tekan delete, kenapa dia hilang? Sebab saya pilih yang warna hitam. Hitam. Okey. So kalau kata saya select warna biru. Okey, warna biru dengan warna hitam ni. Hilang tak? Tak hilang. Biru ada lagi. Okey. Biru ada. Saya tekan delete So saya hiddenkan hitam. So tak hilang biru sebab lagi. biru masih lagi intact sebab saya buang yang bahagian yang tak kena langsung warna biru. Ya, ya. Sebab saya buat warna biru. So dekat sini cikgu boleh faham Okey. 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 Hari ni cikgu belajar betul-betul mendalam hari ni. Okey. So katakan saya pergi kat dalam ni, saya pilih balik ellipse ni, kan? Saya pergi kat dalam ni, saya tekan inverse. Okey, saya tekan inverse. Okey, lepas tu saya pilih warna hijau sekarang ni. Okey. Kalau saya tekan delete, apa yang akan berlaku? Hitam tinggal. Hitam bulat je yang tinggal. Hitam bulat. bulat je yang tinggal. Okey. Salah. Jawapan Hijau dia, hilang. saya jawab dia bila saya tekan delete, hijau akan completely gone. Sebab saya pilih hijau tadi. So di luar kawasan bulatan ini, yang itu yang dia delete. Kalau ada warna dekat sini, warna itu intact, tak hilang. Okey, contoh lagi. Saya gerakkan yang ini.
warna hijau. Sorry. Okey. Saya buat dekat warna hijau, saya pilih hijau balik. So kalau saya tekan delete sekarang, sorry. Belum lagi. Saya inversekan dulu. Okey, kalau saya tekan sekarang ni, apa yang berlaku? Kalau delete, hijau akan jadi circle. Ya, betul. Tahniah, anda sudah berjaya. So anda dah faham sedikit apa yang saya ajar hari ini. Okey, nampak? Okey. So kalau saya pilih biru sekarang, saya tekan delete. Saya tekan delete sekarang, saya tekan warna biru, apa yang akan berlaku? Okey. Cepat teka. Sekarang ni dalam bentuk inverse Cikgu nampak ada keliling-keliling ni, ada garis putih-putih, ada garis titik-titik. Okey. Sekarang ni dalam keadaan inverse. So kalau saya tekan delete, apa yang akan berlaku? Biru ada lagi tu. Salah. Biru hilang. Sebab saya luar daripada kawasan bulat tu yang akan saya delete. Okey. Baru sikit. Okey, dah faham dah sikit. Dah boleh faham apa maksud yang bulat ni, titik-titik ni? Okey. Kalau ikutkan cikgu kita nak belajar benda ni, sehari baru nak belajar ni pun tak habis. Okey. Tapi saya ajar sebab apa? Benda-benda ni cikgu boleh gunakan secara basic lah. Saya pun guna secara basic sahaja. Okey. So sampai sini saya harap cikgu boleh faham Okey, so kita nak move macam mana kita nak buat custom kita dah boleh buat dah sikit-sikit. Okey. So saya delete dulu semua shape ni. Okey, saya tinggalkan inverse. Okey. Alhamdulillah, subhanallah. So saya akan buat layer baru ke atas background putih ni. Cikgu nampak ada bawah ni. Okey. So saya tekan yang ini, dia akan jadi layer 10 ke atas. Ni layer ni. So bila saya tick layer ni, apa saya buat sekarang, dia tak mengganggu layer yang belakang sekali. Sebab ni layer baru. Berada di atas dia. Ini gambar ni. Gambar buku kertas yang ada lipatan sedikit. Yang ini kita panggil layer, tambahan layer baru. Okay, layer ini duduk sinar. So apa-apa cikgu buat dekat atas ni, dia tak mengganggu background belakang ni. Background ni sentiasa akan jadi warna putih. Okay. So kita nak masukkan gambar. Okay. So kita carilah gambar satu. Gambar apa nak guna? Video. Buat gambar apa lah? Okey, cikgu boleh copy image saja. Lepas tu cikgu pergi kat Photoshop, cikgu Ctrl V untuk tambah, untuk letak. Okey, tekan shift supaya dia tak dia tak sengit-bengit. Okey. Apa yang saya maksudkan tadi, cikgu nampak saya kata saya buang layer belakang ni. Saya tutup mata ni, cikgu nampak background putih masih wujud. Saya letak pada layer yang kedua, gambar tu pada layer yang kedua. Okey, kat sini cikgu nampak Okey, so kita nak ambil dia punya size dia. Banner size. Laju no tangan aku. Copy image. Ya. Shift. Besarkan dia. Okey, yang ini saya letak dia di bawah. Okey, di bawah ni, yang layer atas ni saya lowerkan opacity supaya saya nampak yang belakang tu apa yang berlaku.
Okey, saya nampak yang belakang ni apa yang berlaku lah. Sebab kita tahu kita nak letakkan gambar ke apa dekat tengah-tengah ini sahaja Okey. So setakat ni ada soalan? Cikgu Zuli, kalau Ya, ya. kita sekarang kita dah ada layer 1 dan layer 2. Background tu kalau kita delete apa jadi cikgu? Tak ada apa. Delete lah. Tapi sekarang ni tengah lock. Cikgu nak unlock dia dulu. Dia tekan unlock dia dulu. Baru boleh delete. Kalau tak dia lock. Gambar kunci ni. Contoh saya nak lock yang ni, saya tekan lock ni, yang ni saya tak boleh edit. Saya kalau lock yang ni pun, yang ni tak boleh edit. Okey, kalau unlock cikgu tekan je gambar kunci tu ikan hilang. Okey. Faham tapi saya saja letak background putih tu, saja je, seronok je. Cikgu nak buang pun tak ada masalah sebenarnya. Maknanya kita boleh lah kalau buang background tu. Boleh, tak ada masalah. Background tu nanti kalau sebenarnya background tu kalau cikgu nak kat warna ke apa boleh. Okey, so seterusnya. Alamak, cikgu tutup sound sebab saya dengar suara saya double. Okey. So sekarang ni kita nak letakkan teks dekat sini lah. Macam saya, style saya suka letak satu lagi layer atas ni supaya ataupun biasa saya letak box. Saya letak box seronok-seronok je. Okey. Macam mana nak letak box ni? Cikgu tengok dekat ujung ni ada bawah sekali ni ada box rectangle. Kalau cikgu tekan lama-lama dia ada pilihan lain. Ada ellipse, ada line, ada perimeter shape, ada custom shape. Yang ini yang diberilah. Okey. So biasanya saya gunakan rectangle sebab saya nak ambil kotak yang ni. So dekat sini cikgu, dekat atas ni bila cikgu pilih yang box ni, dekat atas ni cikgu boleh tukar warna. Cikgu nak warna merah ke, cikgu nak warna hitam ke, cikgu nak warna apa ni, turquoise apa? Wallahualam, saya pun tak reti buat warna ni. Okey, katakan saya nak ambil warna merah. Warna kuning lah, warna kuning. So saya dragkan. So saya buat kotak satu kat atas dia lah. Okey, saya buat kotak satu atas dia. Kalau cikgu tekan gambar move tu ni balik, cikgu boleh resize balik kotak cikgu nak. Cikgu nak besarkan si atas ke, cikgu nak kecilkan ke, terpulang kepada cikgu lah. Okey, biasanya saya buat lebih sikit saja. Lepas tu saya kurangkan balik opacity dia supaya saya nampak apa yang berlaku dekat belakang. At least dia ngam-ngam masuk ataupun terlebih sedikit. Biasa saya buat lebih sikit. Tak apa lebih sikit pun. Okay, tapi kita tahulah kat mana. Safe area ni kita tahu kat mana. Tulisan kita tak boleh lebih atas, tak boleh lebih bawah. So, tapi dekat desktop nanti kita akan nampak ujung. Daripada sini sampai sini kita akan nampak. Okay. Kalau cikgu tak nak buat kotak pun tak ada masalah cikgu. Tak wajib. Benda tu tak wajib. So, cikgu terpulang kepada cikgu. Cikgu nak buat kotak ke, cikgu tak nak buat kotak ke, terpulang kepada cikgu. Okay. It's up to you. Apa yang cikgu nak buat sekarang, it's up to you. Okay. Tapi ini favourite saya. Ini saya guna. Kalau cikgu nak guna ke tak apa. Ikut suka cikgu. Okay. So, dapat dah kat sini sikit. Okay. So, kita nak masukkan gambar. So, kita nak letak gambar kita dekat sini. Pastikan cikgu ada gambar dulu. Okay. Saya nak buang background gambar saya. Remove background. Cikgu boleh remove biji boleh ataupun pixel art. Saya pun suka pixel art ni sebab dia punya gambar tu, dia punya buang background tu dia nampak kita download yang besar bukan kecil. Aku dah buang dah. Mana yang aku belum buang? Semua dah buang lah. Oh ni tak buang.
Alamak. Okay, lepas tu kita pergi kat download. Kat bawah-bawah tu biarkan je, malas nak fikir. Nanti saya buat. Habis hilang suara. Okay, dah download. Pergi dekat show in folder. Gambar ni dah siap. Okay, ada cikgu ada 2-3 cara untuk cikgu nak. Cikgu boleh pergi kat image, ambil apa? Lewat je masuk. Siapa yang lewat masuk saya tak bagi masuk tau. Semak. Cikgu drag je gambar masuk balik dekat Photopea. Okay, macam ni. Okay, saya nak cropkan sikit. Saya gunakan yang ini, rectangle select ni. Rasterize. Select inverse. Delete. Okay. Kalau cikgu nak besarkan, cikgu tekan control, cikgu tekan tambah. Lepas tu cikgu tekan tekan space. Atau dia akan jadi tangan macam ni. Cikgu boleh klik mouse, cikgu boleh drag. Okay, saya ulang balik. Kalau cikgu nak besar, nak kecilkan, cikgu tekan control, tolak untuk besar, untuk kecil. Zoom out. Kalau cikgu nak zoom in, tekan control, jangan lepas, tekan tambah. Okay, tapi kat sini kan, cikgu tak nampak. Cikgu boleh pergi dekat, tekan shift, dekat space bar, tekan space bar, dia akan jadi tangan macam ni, cikgu boleh tarik, tolak tepi pakai mouse. Okay. Ataupun cikgu boleh guna dekat tepi ni, ni, gambar zoom. Zoom tool ni pun boleh guna juga. Okay, zoom. Zoom in, zoom out. Klik kanan, zoom out. Lekehnya. Terpulang kepada cikgu lah. Okay, so sekarang ni, katakan cikgu nak letak macam biasa, cikgu nak letakkan tepi ini warna putih tu lah yang macam biasa kita buat kan. Okay, cikgu klik kat dalam gambar. Okay, ada soalan? Takut laju lah pula. Ya, Cikgu Zuli. Cikgu Zuli ambil gambar tadi kan? Drag macam tu je daripada document Word tadi? Ya, dia daripada my computer saya drag je masuk. Oh, drag gitu je? Oh, tak dapat Tak dapat? Allah, ianya cikgu. Dia tarik gitu. Lagi satu cara, cikgu tekan klik kanan. Klik kanan, cikgu cari copy. Cikgu pergi kat Photopea, Ctrl V. Sorry. Keyboard error, no data keyboard. Oh, tak ada keyboard dah. Patutnya boleh, saya lupa. Tak boleh. Cara kedua. Cikgu Zuli, boleh file, open dan place. Kan? Betul? Boleh juga kot. Sebab saya biasa drag and drop je, saya tarik masuk je. Sebab saya try tadi, saya buat open dan place, open and place tu. Lagi satu, kalau cikgu drag, cikgu masuk dekat atas ni, bukan dekat bawah gambar, cikgu dekat atas ni, dia akan jadi tab baru. Nampak? Saya letak kat atas kan? Pop, dia akan drag baru. Okey, dekat sini, saya pergi kat crop tool, saya ambil crop. Sorry. Ini cara kedua lah cikgu nak crop. Lupa nak ajar tadi. Okey, tekan enter, dia akan crop. Lepas tu cikgu pergi ke atas ni, klik dalam gambar ni,
pergi kat ni. Kat sini boleh duplicate layer. Sorry. Input. Ya, so duplicate into, pilih new project PSD, tekan OK, dia akan masuk ke sini. Alamak, dia jadi besar. Macam mana aku buat duplicate into new project. Besar juga. Saya pernah lupa dah cara dia. Tak apalah, guna cara ni pun boleh juga, sama je. Okey. Ada masalah lagi ke yang nak cari masuk tu? Saya sebenarnya tak ada cara lain nak buat ni. Saya lupa dah cara lain nak masukkan. Cikgu, yang tadi file, open and place. File, open and place. Open and place. Ambil gambar Abang Mat. Boleh tak? Contohlah. Kalau cikgu edit file, open and place. Sebab saya jarang guna, sebab saya guna drag and drop je. Sebab kita dah biasa buat kadang-kadang cara lain tu malas nak fikir sangat. Okey, setakat ni boleh faham, setakat ni saja. Setakat ini dulu. Ada yang dah pening, rasa nak termuntah pun ada, muntah hijau pun ada tu siap-siap air bulan tu. Okey, dapat dah. Dapat dah Boleh dah. Okey. Okey. Alright. Cikgu Zuli nak tanya. Ya saya. Kenapa layer saya tak Layer cikgu kenapa? bila saya klik yang rasterize tu dia tak timbul, tak boleh klik. Klik kanan ni. Ni. Rasterize tak ada? Okey. Macam tu. Cikgu boleh convert tu sebab dah rasterize tu. Kalau biasanya dah rasterize lah. Cikgu boleh, kalau cikgu tu cikgu convert balik tu smart object. Lepas tu rasterizekan semula pun boleh juga. Okey. So sekarang ni kita nak buat stroke stroke. Cikgu klik kanan, pergi kat blending option. Dekat gambar ni, gambar kita ni. Okey, klik kanan yang gambar kita ni, pergi kat blending option. Okey, ini ada perkataan stroke. Cikgu tikkan perkataan stroke ni. Okey, cikgu tekan. Kat sini cikgu boleh pilih warna apa cikgu nak. Cikgu nak warna putih ke, saya biasa warna orang biasa warna putih lah. Kebiasaannya cikgu nak warna lain terpulang kepada cikgu. Okey, so sini cikgu boleh naikkan dia punya stroke, nak kecilkan dia punya stroke. Biasanya orang pakai kecil je. 5, 4. Okey, lebih kurang ni lah. Okey, opacity ni pun cikgu boleh kurangkan, cikgu nak kurangkan. Dia akan, kalau cikgu kurangkan, dia akan jadi kurang jelas lah. Okey. So, at the end cikgu akan nampak macam ni. Okey. Itu satu cara. Okey, dapat. Itu nak blending mode, saya ulang balik. Klik kanan. Pergi dekat blending option. Cikgu pilih stroke. Okey, tikkan bahagian stroke ni. Kat sini pilih color, bawah ni pilih color. Kat atas ni size dia nak size berapa. Okey, cikgu boleh pilih lah. Cikgu nak besar ke, nak kecil ke. Itu hak cikgu, saya tak boleh halang. Cikgu nak kecil ke, nak besar ke, terpulang ke. Cikgu boleh tarik juga kat sini. 2 ke. Enter. Okey. 3 ke. Pulang kepada cikgu. Okey. Okay, sampai sini boleh faham? Faham? Satu cara lagi, Cikgu Zuli, kita boleh ambil kat layer kan? Dekat layer kita ambil kat layer lah.
layer atas ni, atas. Yang sebelah image ni. Image mana? Kat atas file AD. Kalau tak boleh kan? payahlah nak mening-meningkan kepada benda senang ada. Okay. Benda senang ada, tak payahlah nak pening kepala sangat. Okay, tak ada masalah pun. Thank you. Okay, ini satu cara. Katakan cikgu nak letak gambar cikgu dalam bulatan. Okay, saya ambil Eclipse. Saya buat bulat. Okay, warna ni saya nak ubah warna turquoise. Mana warna turquoise ni? Okay, saya pun butuh warna. Okay, yang ni saya letak kat bawah. Sikit ni saya letak kat atas, saya tengok. Okay. So, dekat atas ni cikgu klik kanan, cikgu pergi kat clipping mask. Siap. Dah masuk dalam bulatan dah. Sekali lagi cikgu. Okay. Kita mula-mula buat bulatan, ambil Eclipse kan. Okay, kita buat bulatan, kita tekan Eclipse ni. Kita buatlah bulat. Alamak, sorry. Yang tekan move balik, kita movekan dia. So yang shape ni kita letak bawah gambar. So gambar tu ada atas dia. Gambar, bawah dia bulatan. So cikgu boleh ubah lagi bulatan ni, cikgu nak besar mana. Cikgu nak kecilkan ke, nak besarkan ke, terpulang kepada cikgu. Okay. Okay, ataupun cikgu nak ubah warna pun kemudian boleh, tak ada masalah. Katakan cikgu nak ubah warna, rasa shape dulu. Okay, ubahkan warna mana pula warna pun. Warna merah lah katakan. Okay, warna merah. Okay. So cikgu pergi kat gambar cikgu ni, pixel biji ni, gambar saya ni. Ni gambar saya, saya pilih gambar saya. Bukan gambar bulatan, gambar saya. Klik kanan. Cikgu pergi kat clipping mask. Siap. Dah berada dalam bulatan. Elok je dia berada kat bulatan tu. Maknanya kalau kita nak buat macam tu cikgu, gambar kena duduk di atas shape. Ya, betul. Kalau kita terbalikkan, okay, terus clipping mask juga, jadi bentuk. Siapakah dia? Dia takkan membuat satu soal. Ya. Lagi satu cikgu. Ya. Shape tu, kalau kita, kan dia ada color kan dekat tengah dia. Kalau shape tu kita kosong, boleh? Maksudnya shape tu tak ada warna kat tengah dia, sekeliling je ada line. Boleh, tak ada masalah. Ya. Okay, shape ni, yang mana pula aku punya move tool. Okay. Oh, tapi nak kena buat daripada awal, sorry. Buat daripada awal, bulat balik. Okay, yang ini fill, tak ada fill. Stroke kita ambil warna hitam. Okay. Contoh macam ni lah nak buat kan. Okay, lepas tu clipping mask. Sorry. Tak nampak. Katanya boleh. Hilang lah. Dia ambil warna luar lah. Sekejap. Oh, sebab dia ambil pada warna. Dia bukan ambil pada ni. Tak boleh lah. Dia cara lain. Kita ingat benda satu. Tak apa. Nak keluar je, tak ada masalah cikgu. Tak apalah, yang tu pun saya tak ingat dia cara. Kalau rasanya boleh kalau pandai. Tapi nak kena buang balik warna. Sekejap, saya fikirkan cara. Okay. Kadang-kadang benda macam ni dia kena kreatif sikit je. Pakai magic tool.
Cikgu Zuli. Ya. Kalau kita setkan transparency shape tu boleh tak? Boleh rasanya. Opacity dia kita kurangkan jadi dia boleh nampak tak? Tapi kat saya dengan gambar-gambar dah hilang. Tak boleh lah. Dia sekali dengan gambar-gambar hilang. Kecuali kalau start clipping mask dulu. Yang ni saya tak sure. Dengan gambar-gambar hilang. Okey. Apalah kalau nak buat. Saya pun tak ingatlah cara dia, saya tak pernah kaji. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey. Nanti kena explore lagi. Kena explore lagi lah. Saya pun tak pernah kaji sampai tahap tu. Saya nak buat apa. Okey. Terima kasih cikgu. Alright. Sebab tak pernah terfikir pun nak buat macam tu. Okey. Tak apalah. So, lepas ni, okey, kita nak masukkan tulisan. Okay, kalau cikgu nak gunakan full text tu pun boleh, ataupun cikgu tekan tambah key untuk tulisan ni, text tool. Okey. Text tool ni kalau cikgu tekan lah. Okey, dia ada text layer 6 ni. Okey, dia punya font dia Javu. Dekat ni, cikgu boleh pilih tulisan apa cikgu nak, dia dah bagi review kat sebelah dia. Okey, size tulisan. Kalau cikgu nak tambah bentuk lain pun terpulang kepada cikgu lah. Okey, kalau cikgu nak ubah color, paling senang cikgu klik dalam Ctrl A. Pilih warna apa cikgu nak, pulang kepada cikgu. Okey, lepas tu kalau cikgu nak masukkan benda lain, cikgu boleh pergi kat blending tool. Cikgu boleh gunalah sama ada cikgu nak guna inner stroke ke, inner glow ke, inner shadow ke. Yang ini cikgu boleh boleh apa ni? Cikgu boleh adjust sendiri nantilah. Opacity banyak mana. So bila cikgu inner shadow ni, dia akan dalam dia ada shadow dalam dia. Okey, kalau drop shadow dia kat bawah. Cikgu nak gabungkan dua-dua pun boleh. Inner shadow dengan ni pun boleh jadi ni. Okey. Tapi kat sini pun cikgu boleh control lagi. Cikgu nak blending mode ni. Blending mode ni macam-macam ada. Kalau cikgu nak guna apa multiply boleh. Yang ni kalau cikgu boleh adjust sendiri nantilah, belajar sendiri. Kita tengok mana yang sesuai dengan cikgu. Okey. Sekarang. Apa yang sesuai. Oh. Bodohnya. Okey, nak buat ni pun cikgu pun janganlah pilih tulisan yang pelik-pelik. Sebab untuk kita punya banner, cari tulisan yang senang orang baca dan terang dan jelas. Kalau tulisan-tulisan macam ni amat-amat tidak digalakkan. Sebab kecil sangat, orang nak baca pun susah. Sebab kita nak orang baca channel kita. Haram, tak kerti baca. Pening kepala aku nak baca. Bolehlah. Bolehlah. Okey, satu kelemahan paling utama saya ialah pemilihan warna. I'm very bad at choosing colour. Memang tak berapa pandai. Okey. Sebab saya tak belajar sangat selection colour ni, saya nak tolong cikgu pun tak reti nak nolongnya. Sama, saya pun colour-colour tak pandai. Okey. So janji nampak cantik. Jelah janji nampak cantik je, tapi kalau tu orang marah sebab tak berapa nak sesuai. Yelah, cantik di mata kita.
Cantik di mata kita tak semesti cantik di mata orang lah. Okey lah tu. So kalau saya tutup yang ini, saya naikkan opacity yang ni balik, apa jadi? Okey lah. Okey lah tu. Boleh lah. Okey. Okay, so kita nak masukkan ni balik. Yang ni saya turunkan opacity ni balik. Nak bagi nampak belakang ni. So dekat sini kita nak letak logo. Cikgu ingat kita akan gunakan ruang ini sahaja untuk berkarya. Cikgu nampak yang warna biru ni kecil ni. Okey, yang ni. Yang ni sampai sini. Ini adalah ruang untuk kita berkarya. Kalau boleh jangan lebih. Okey, memang saya guna ni saya lebihkan sikit. Tapi tulisan tu saya tak lebihkan daripada kotak biru ni. Nampak? Kenapa? Sebab nanti kalau desktop dia akan nampak daripada sini sampai sini. Tapi dekat phone dia akan nampak kat sini sahaja. Kalau cikgu letakkan gambar cikgu dekat sini, nanti dia hilang separuh. Okey, katakan cikgu letak gambar cikgu dekat sini. Dekat PC cikgu nampak cantik. Tapi dekat phone dia hilang separuh macam ni. So, tempat cikgu nak berkarya dekat sini sahaja. Ruang ini sahaja. Ruang untuk cikgu berkarya. Okey, cikgu boleh faham Okey, kalau cikgu letak logo Ayu ke bawah ni terpulang lah. Okey, kita memang wajibkan letak logo Ayu. Kat mana aku simpan logo Ayu aku? Ayu KGM dengan PNG. Cikgu nak letak macam mana pun terpulang kepada cikgu, tak ada masalah, tak ada orang nak menghalang cikgu. Tak ada hal. Cikgu nak buat bulat pun cikgu terpulang kepada cikgu. Ini KGM pun, KGM pun. Nampak senang. Tapi bila kita nak buat sini susah kan? Ni korang marah kat aku. Cara estate practice juga cikgu nak mahirkan benda ni, estate practice. Okey. Susunan logo ni tak ada digit sangat, cikgu nak letak macam mana, tak ada masalah pun. Cuma kalau cikgu nak letak kat bawah ni pun boleh. Tapi macam saya nampak kosong kat bawah ni, saya nak letak lain nanti. Right.
Bodohnya. Boleh lah. Okey. Sudah siap. Saya boleh tutupkan warna yang ni. Saya naikkan opacity yang ni full. Okay, so siap lah. Kena saya punya apa ni? Kena saya punya banner. Untuk cikgu nak letak apa pun terpulang kepada cikgu asal atas kreativiti cikgu. Okey. Katakan saya tak nak letak background ni. Saya nak buat. Okey, saya nak ajar cikgu satu benda iaitu brush. Yang ni kalau ikutkan beginner orang tak ajar. Okey, kat brush. Okey. Dekat sini saya ada macam-macam brush. Okey, saya download brush. Saya pergi dekat ABR brush free. Okey. Tadi saya download apa kan tadi? Saya download yang ni, smoke ni. Okey, saya download. Ini free je, cikgu download. Lepas tu saya extractkan. Mana pula perginya? Download. Okey, yang ni smoke ni. Ni ABR brush. Okey. So saya nak masukkan dalam ni. Masukkan dalam Photopea. Okey, saya klik gambar brush ni. Hujung ni cikgu nampak ni. Cikgu tekan dia ada load ABR. So bila cikgu load ABR, dia akan masuk dalam cikgu punya brush lah. Apa guna brush ni? Sekejap saya tunjukkan apa guna brush. Saya ambil mana ni? Yang ni. Okey, yang ni saya ambil 2500 pixel, saya nak besarkan sikit 3000. Lebih besar dia. Okey. So bila saya masukkan brush ni, sorry. Kat background. Display is lock pula dah. Tak lock. So saya tukar warna. Ambil warna biru. Adjust sikit. Besarkan sikit lah. 3000 boleh diambil 4000. Jadi corak je kau. Cantik tak? Cantik. Cantik. Jahat cara saya. Memang bagus untuk saya yang tak kreatif ni. Menarik. Okey, katakan saya nak saya nak masukkan dekat background saya letak warna dulu. Katakan saya nak ambil warna hitam. Saya pergi dekat pen ni. Saya pilih warna hitam. Saya fillkan ini hitam dulu. Lepas tu saya pergi dekat brush. Okey. So brush ni kita ambil warna kontras sikit lah dengan warna hitam.
So warna hijau terang macam ni kan. Okey. Satu. Okey. So kita boleh ambil lagi brush lain yang kita nak macam ni sebelah kiri ke. Okey. So tukar warna. Yang ni kita tukar warna purple. Sorry. Kita naikkan sikit. Jadi 4,000. Okey. Balik. Jahat. So nampak mahal. Nampak mahal. Nampak macam kita create sendiri je, padahal nipu je, padahal pakai brush je. Okey, terpulang kepada cikgu atas kreativiti cikgu. Okey, ada macam-macam brush cikgu nak guna, terpulang kepada cikgu. Okey, katakan kita nak ambil contoh sampel yang baru lah. Kita ambil brush lightning brush tadi, macam ni kan. Okey, saya download. Ni apa ni, asap ni. Gedek. Okey, free download. Tunggu 5 saat. Gedek. Okey, dah siap. Tunggu dia download sekejap. Tekun lah ke mendengar hari ni? Bagus lah. Tekun ke tak faham? Tengah confuse. Fokus. Nanti nak dengar balik lah. Teruja. Okey. So saya pergi dekat Photopea. Saya pergi dekat bahagian brush ni. Saya ambil pegang brush. Dekat atas ni saya pilih tool dia. Saya tambah brush. Saya klik kanan. Klik yang anak panah ni. Load AVR. Okey. So kat mana saya simpan tadi? Lightning brushes. Okey, open. Okey. So saya pilih yang ni, cari mana kat saya simpan lightning tadi. Contoh lightning ni kan. Okey. Satu. Tukar warna biru. Tambah sini pula. Okey. So, pilih brush lain sikit. Yang ni pula. Okey. Yang ni. Warna apa? Warna biru lah. So, dia warna oren-oren sikit kan. Serabut pula dah tu aku menengok Okey. Sebab kita nak ambil kat bawah ni je. Okey. So, jadi lah. Nampak? Wah. Cikgu kena play warna ikut cikgu punya kehendak lah. Jangan ikut saya. Saya ni buta seni. Reti tapi buta seni. Kalau cikgu buat confirm lagi menarik dari saya. Terpulang kepada cikgu nak mencorakkan cikgu punya apa ni, canvas cikgu macam mana, terpulang kepada cikgu. Ini saya ajar tambahan sedikit, saya ajar brush. Okey, so dah siap ni, cikgu pergi kat file, cikgu save as PSD dulu ya. Save as PSD. Kenapa cikgu save as PSD? Sebab nanti cikgu boleh buka balik yang ini kemudian. Katakan cikgu tertutup. Okey, tertutup. So cikgu pergi kat PSD dekat apa ni? Sorry, ni buka Photoshop pula dah. So dekat Photoshop pun cikgu boleh buka sebab ini file Photoshop. So kalau cikgu ada Photoshop, dia akan buka kat Photoshop lah. Gede. Okey, nampak? Dia punya tulisan tak ada dalam Photoshop, dia kena akan cari nantilah, tapi saya tak tu.
Sorry, saya ada benda yang timeline dah tutup. Kalau tak ada Photoshop, Tak ada Photoshop, tak apa. Ya. Open from computer, dia pergi kat mana? pergi kat download. Dia simpan kat download tadi kan? New project ni kan kita download tadi. Okey, tekan new project, double klik, dia akan masuk kat sini. Okey. Saya cakap cikgu boleh simpan dalam dia akan simpan dalam Photoshop. So semua layer ni masih intact lagi. Ada lagi layer ni. Dia akan keluar. Okey, lepas tu cikgu nak simpan jadi PSD atau JPEG ataupun PNG, cikgu export, cikgu new, cikgu feed export as, cikgu simpan jadi PNG file. Okey. So quality saya bagi maksimum. Okey, so PNG cikgu tekan save. Okey, so dia dah download, dia dah jadi dekat sini, simpan dekat sini. Gambar cikgu. Nampak? Okey, so kita nak masukkan ke YouTube. Okey. Yang ini saya pakai Hanif 81 ni. Saya ada 3 akaun, saya pakai yang ni saja dulu. Okey, saya pergi kat your channel. Okey, customize channel. Cikgu pergi kat customize channel. Okey, lepas tu pergi kat branding. Dekat ini cikgu change. Pilih cikgu punya tadi, cikgu simpan dekat download kan. Download. Okey, pilih new project ni, kita download tadi. Okey, so nampak dekat sini saja dah cantik. Walaupun kuning terlebih sikit ke atas tak apa, sebab dia kita nak crop yang sini saja. Okey, kita nak yang pastikan yang ni je betul. Done. Tak siap lagi. Kita tak ready ya. Tekan publish. Belum lagi, tak publish, dia tak naik lagi. Dia kena naik kat sini dulu. Dia akan bagi dapat dekat sini dulu, lepas tu okey dah. Dia akan naik kat bawah ni. Siap. Dia akan keluar warna hitam. Ke dah keluar tadi? Publish. Itu saya buat dekat keluar pun. Oh, sorry, publish. Publish baru dia keluar bawah tu. Lupa. Sorry. Mabuk betul. Okay, go to channel. Nampak siap. Bodohnya. Cun. Ni buat main-main cikgu. Kalau cikgu tu. Cikgu nak tanya. Kalau saya dah siap banner ni, nak tukar lagi tak? Saya hari-hari tukar cikgu. Mana walaupun saya dah publish, saya dah publish ke umum. Maknanya saya boleh yang baru ni kan, batch 3, boleh tukar. Saya hari-hari tukar cikgu. Alright, boleh. Okey. Saya hari-hari tukar. Mana boleh saya? Saya sebut lagi, hari-hari saya tukar. Okey. Terima kasih. Hari-hari kelas banner, hari-hari tukar. Hari-hari kelas lain, hari-hari saya tukar. So, faham-fahamlah ayat saya tu. So, cikgu nak kreativiti cikgu atas cikgu punya lah. Okay. So, hari ni kita record. Okay. Kita record. So, sampai di sini saja untuk kelas fotografi. Okay, cikgu boleh explore kemudian. Saya cuma ajar basic baru 10% saja. Okay, tapi saya harap cikgu dapat apa yang saya ajar hari ini. Okay. Kalau yang ini sebenarnya kalau tak berapa cantik sebenarnya buat warna kuning ni. Kalau cikgu nak tukar warna lain terpulang kepada cikgu. Ataupun dia kurangkan sikit ke dia punya opacity bagi nampak ke. Okay. Sebab saya suka warna ni, saya suka nampak petak tu sikit. Kalau cikgu tak nak nampak terpulang kepada cikgu lah. Kalau cikgu nak buang saja pun boleh. Tapi serabut. Nampak tulisan saya tak nampak. Kalau saya ada kotak tu nampak sikit tulisan saya. So ada perbezaan sedikit kat situ. Okay. Terpulang kepada cikgu, cikgu nak macam mana, is up to you. Cikgu yang mencorakkan cikgu punya canvas. Cikgu nak macam mana terpulang kepada cikgu.